Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir akhi. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hormati Imam Ibnu Battah, Rasulullah malam ini ada terima kasih dan Tuhan. Pada semua dijaga masing-masing berkawan haji, dan muslim-muslimat yang berrahmat Allah sekalian. Alhamdulillah kami bersama-sama di rumah Allah ini. Kita sama kasih sayang kepada umur kita berikan kesehatan kita berikan kerapangan masa bersekalian. Mereka seorang waktu maghrib secara berjamaah. Khususnya pada malam ini kita teruskan kajian kita berdasarkan dari kitab Al-Sahih ini. Bagi kitab Iblis buka surat yang ke-17 berikan dengan bawah. Saya dan bagi buku atau kitab tebal mereka berusaha 40. Dan kitab tebal berusaha 40. Mudah-mudahan kemudian Pak Nabi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada semua yang hadir kepada kami bergerak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja pengumuman Ustaz. Jadi saya sampaikan teruskan kondisi mulia berpada kami dengan semua isi yang kami. إلى أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله وصحابة رسول الله ثم إلى أرواح مشايخنا جميعا فشاء الأرض والمغار أهية وماتهم ختم ألف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Sambungan kitab Syairus Salikin muka surat 17 perenggan yang bawah sekali. Al-faslus salis. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi fid darain amin. Al-faslus salis fi bayani afatil ilmi wa bayan alamati ulama'il akhirah wal ulama'is su' wa tusamma ulama'id dunya. Adapun fasal yang ketiga, selepas kita sebelum ini berbicara pada fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan para ulama, itu yang pertama. Adapun yang kedua, fasal pada menceritakan kefarduan menuntut ilmu. Adapun fasal yang ketiga adalah pada menyatakan kebinasaan ilmu. Pada menyatakan kebinasaan ilmu, afatil ilm. Dan pada menyatakan alamat ulama akhirat dan juga ulama yang jahat. Dan dinamakan juga ulama dunia. Disebut dalam kitab, ya. Masya-Allah, ya. Tidak disembunyikan. Yang nama dan teguran, maka teguran itu kepada semua, hatta kepada para ulama pun ditegur juga, ya. Ditegur juga. Maka disebut di sini bahawa ulama itu ada ulama akhirat dan ada ulama su, nama dia, ya.
Masing-masing menafikan bahawa dialah ulama su' tu. Masing-masing menuduh orang lain si fulan itulah ulama su'. Orang inilah ulama su' dan sebagainya. Masya-Allah ya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Qad zakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama wa qad warada fil ulama'i su'i wa qad warada fil ulama'i su'i tashdidatun azimatun dallat ala annahum ashaddan nasi azaban yaumal qiyamati faminal muhimmatil azimati ma'rifatul alamatil fariqah baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirah wa ta'ni bi ulama'id dunya ulama'is su' alladzina qasdihim minal ilmi at-tana'um bid dunya wa tawassul ilal jahi wal manzilati inda ahliha. Lengkap apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka kata-kata ini ditujukan kepada para ulama. Kata-kata ini ditujukan kepada para ulama. Yang bermaksud artinya telah kami sebutkan akan beberapa dalil Quran. Zakarna ma warada. Kami telah sebutkan beberapa dalil Quran dan hadis. Warada sesuatu dalil. Telah kami sebut beberapa dalil sama ada Quran dan hadis yang didatangkan dalil-dalil tersebut adalah beberapa kelebihan daripada ilmu dan para ulama. Sebelum ni kita dah sebut kelebihan ilmu, kelebihan para ilmuwan dan sebagainya. Dan telah datang qaul dan datang pula beberapa hadis yang lain yang mencela ulama yang sangat besar kesalahannya, yang menunjukkan atas mereka itu yang terlebih sangat seksanya pada hari kiamat. Masya Allah kita kata. Sedangkan pada asalnya ilmu itu mulia dan pada asalnya para ulama itu mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm darajat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat di antara orang yang beriman dengan orang yang beriman yang punya ilmu itu beberapa darajat. Allah Subhanahu wa taala akan angkat beberapa darajat yang kata ulama satu darajat itu adalah di antara langit dan bumi tingginya, dan para ulama itu diangkat beberapa derajat, sangat tinggilah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja orang yang takut kepada Allah itu di kalangan para ulama. Maka sebelum ini kata Imam Al-Ghazali telah pun dinyatakan tentang kelebihan ilmu dan para ulama. Dalam masa yang sama disebut juga kecelaan ulama juga, tapi tercelok, bahkan kesalahannya besar dan seksaannya lebih berat daripada orang yang bukan ulama. Masya Allah, kita kata
Macam mana tu kita kata? Daripada seorang ulama itu diangkat kedudukannya, satu golongan ulama lagi di akhirat nanti, bukan sekadar tidak dimuliakan, bahkan seksaannya berganda. Seksaannya berganda. Masya-Allah. Terlebih sangat seksanya pada hari kiamat. Maka setengah yang cita-cita yang amat besar itu yaitu mengetahui alamat cita-cita yang amat besar. Dia terjemahkan daripada diterjemahkan muhimmat. Salah terjemahan. Sebab ada bahasa Arabnya. Faminal muhimmatil azimah. Diterjemahkan daripada di antara lain macam aja bunyi. Diterjemah dan maka setengah yang cita-cita yang amat besar kan. Bukan cita-cita yang amat besar. Muhimmatil azimah. Perkara yang besar. Itu perkara ya. Muhimmat ni tanggungjawab. Kepentingan, ahamiyah perkara ni. Faminal muhimmatil azimah, boleh juga di antara perkara yang besar. Kepentingan, lebih tepat bermaksud kepentingan, di antara kepentingan yang besar. Makna pentinglah. Di antara kepentingan yang besar bermaksud sekian ilmu yang kita pelajari. Kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu tafsir, kita belajar ilmu nahwu. Maka faminal muhimmat, di antara perkara yang penting. Muhimmat ni perkara yang penting. Di antara perkara yang penting, bukan perkara penting, muhimmatil azimah, perkara penting yang sangat besar. Dia bukan cita-cita ni ya. Setengah di perkara yang penting, yang sangat besar. Mana penting yang besar yang perlu kita ketahui, itu maksudnya. Iaitu dapat membezakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Imam Ghazali sebut macam tu. Mana kenal pasti. Tapi nak tuduh tak boleh lah. Saya dah kenal pasti dah. Dia ni ulama dunia ni. Itu pun tak semudah itulah kita kata. Tetapi di antara perkara yang penting dapat membezakan di antara ulama dunia dan ulama akhirat. Kemudian Imam Ghazali sebut lagi. Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu, iaitu ulama yang jahat. Nama pun ada satu lagi. Ulama dunia, maka disebut ulama as-su. Masya-Allah. Sebut lagi. Adalah alamatnya. Yakni mereka itu, maksud mereka dengan belajar ilmu. Bermaksud ilmu itu adalah ilmu agama. Masya-Allah. Tidak semudah itu anak kita belajar agama. Susah belajar agama ni. Bukan senang dah. Tidak semudah kita bayar yuran sekolah tu, dah kita pun tinggal anak situ. Alhamdulillah, anak dah masuk sekolah agama dah. Selesai tugas. Kan? Tak semudah itu. Anak tu belajar. Sehinggalah ada persimpangan di hadapan mereka itu. Kalau mereka mempunyai ilmu, ada lagi dia punya ujian dia. Sama ada menjadi ulama akhirat atau menjadi ulama yang su'. Bahaya ni ada. Bahaya. Sentiasalah ada cabaran-cabaran kita. Tidak semudah itu. Tak salah setakat itu sahaja. Jadi makna kata kehidupan di dunia ini umpama kita meniti titian siratul mustaqim. Kan? Sentiasa selagi mana kita meniti titian siratul mustaqim tu, selagi itulah kita dalam keadaan bahaya. Sehinggalah kita sampai ke sebarang tu, barulah benar-benar berjaya. Bermaksud selagi mana kita berada di dunia ini, belum pasti lagi dah.
Walaupun punya ilmu, walaupun punya amal, rasa-rasa dia dah selesai dah rasa akhirat ni. Tak ada masalah rasa. Sebab haji dah 2 kali dah, umrah dah berkali-kali dah. Dia kata, kita rasa dah tak ada apa, selesai dah. Oh, belum lagi kita kata. Maka di antara perkara yang penting mengetahui di antara ulama dunia, ulama akhirat, dan kami kehendaki ulama dunia itu adalah ulama yang jahat. Alamatnya mereka itu iaitu maksud dengan belajar ilmu itu akan bersedap-sedap dengan kesukaan nikmat dunia. Masya Allah. Elok jadi ustaz ni, kata dia. Kenapa? Terjamin hidup. Terjamin hidup. Jadi senang dunia. Kojo banyak. Belajar agama ni banyak peluang kojo. Kata-kata itu sebenarnya membunuh. Kata-kata itu sebenarnya membunuh. Kata-kata itu bahaya sebenarnya. Kalau pelajar ini tidak mengkaji semula kata-kata sebegitu, sebagai perangsang mungkin boleh. Belajar agama senang kojo, peluang kojo senang. Kata-kata macam biasa. Orang nak galak orang belajar surah agama, salah satu macam itulah. Masuk surah agama ni, peluang kojo mudah. Jadi ustaz ni mudah, peluang kojo banyak. Kata-kata sebenarnya ada unsur bahaya. Kenapa? Yang ni yang bahaya ni. Maka digunakan belajar ilmu itu untuk bersedap-sedap dengan keadaan. Ya betul lah. Belajar agama ni senang. Masya Allah. Senang dapat duit. Maka dia berseronok dengan ilmu itu kerana berlazat-lazat dengan dunia. Akan bersedap-sedap dengan kesukaan dunia. Satu, untuk dia berlazat-lazat dengan dunia ini. Alhamdulillah, ada ilmu ni senang buat duit. Ini kata-kata yang sangat bahaya. Akan menjadi hina pada hari akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kemegahan. Megah. Bermaksud megah ni apa? Selalu orang agama akan dimuliakan, akan dihormati dan sebagainya. Dia berlazat-lazat dengan mendapat kemuliaan itu. Iaitu kemegahan, dan menyampaikan ia akan kemegahan dan meninggikan akan martabat pada orang dunia. Kan macam tu, ya Allah, muliakan dia ni. Ahli agama ni, muliakan dia. Maka inilah cabaran ahli ilmu. Cabaran ahli ilmu apabila mendapat kemuliaan daripada orang ramai. Maka mereka berlazat-lazat dengan kemuliaan tersebut. Ini siapa yang menegur ni? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Orang biasa tak berani negur ni. Nak negur ustaz, nak negur ulama, siapa yang berani tegur? Maka yang menegur dia adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Untuk menyampaikan akan kemegahan dan meninggikan martabat pada orang ahli dunia, maka adalah qasadnya yang sebaikkan itu. Kalau itu tujuannya, maka dikata ni sejahat-jahat maksiat. Masya Allah. Sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada keseksaan yang amat berat pada hari kiamat nanti. Siapa yang tegur ni? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Seperti sabda Nabi SAW. Ada peringatan daripada Nabi SAW. Apa peringatan Nabi SAW? Maka Nabi bersabda, la tata'allamu. La tata'allamuna antum tata'allamuna
anta tata'allamu, antuma tata'allamani, antum tata'allamuna, masuk la nahi. Maka fi'il mudhari' itu jadi majzum wa alamatu jazmi wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min af'al khamsah. Baca nahu sikit. Saja try test nahu. Jadi la tata'allamu al-ilma. Hadis Nabi mengatakan la tata'allamu ilma. Jangan kamu belajar ilmu. Suruh belajar ilmu. Ni jangan belajar ilmu pula. Tak habis lagi hadis tu. Belajarlah ilmu, tetapi la tata'allamu ilma litubahu bihil ulama. Untuk berbangga-bangga bahawa kamu itu alim. Jadi satu ketika dulu dia dihina sebab Nia tak tahu. Selalunya penyakit ni di kalangan para ilmuwan. Penyakit ni penyakit orang belajar agama. Siap kau dan belajar dan hafal banyak-banyak ni, hafal Quran, hafal hadis, akhirnya dia lebih pandai daripada sahabat dia yang seorang lagi. Lepas tu bila ditanya soalan kawan dia dapat jawab, dia dapat jawab. Maka dia berbangga-bangga. Maka ini telah pun disebut oleh Imam Ghazali. Kalau kata ulama dalam marhalah belajar tak apa. Tapi kena betulkan. Termasuk Imam Ghazali sendiri pun pernah menyebut, dulu aku belajar ilmu bukan kerana Allah, katanya. Sehinggalah aku perbetulkan niat belajar ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. La tata'alamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan kamu belajar ilmu, yang disebutkan ilmu agama, untuk berbangga-bangga dengannya ulama. Walitumaru bihis sufaha. Litumaru bihis sufaha, untuk kamu meninggi-ninggikan diri kepada orang yang bodoh. Jadi orang tu nak lawan berdebat, dia pun masuk debat. Dia tahu dia banyak ilmu, dia hafal Quran banyak, dia hafal hadis banyak, dia hafal kitab banyak. Bila orang nak berdebat, kena debat, tengoklah dekat mana ilmu kau ada. Jadi dia tahu dia alim. Jadi dia masuk ilmu, kalah terbungkam orang tu. Merah padam muka kalah kan. Yang tadi rasuan. Tadi kan hati dia. Anda bona. Maka itu sifat yang tak baik, ya. Litumaru bisufaha, untuk meninggikan diri di kalangan orang yang tak pandai, sufaha bodoh. Kemudian walitusrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Masya-Allah. Litusarrifu bihi, untuk menarik perhatian orang dengan ilmunya, hatta dengan akhlaknya dan sebagainya, supaya mengambil perhatian orang pada dia. Dan ini juga ada perincian dia lah. Ada perincian dia. Boleh tak seorang pendakwah, boleh tak seorang ahli ilmu, dia gunakan kepandaian dia berdakwah untuk mengambil perhatian orang pada dia? Soalannya. Boleh tak seorang pendakwah, kalau kita kata sejak umur, baguslah. Baguslah. Ada pendakwah tu dia tak pandai. Ilmu dia ada tapi tak pandai, orang tak berapa nak tak ngikut dia kan, tak ngikut. Ada orang tu ilmu dia tak berapa benar, tapi orang mengikut dia. Soalannya elok ke tak elok kan? Panjang perbahasan itu. Panjang perbahasan tu. Kalau kita kata pada sudut elok, ataupun mengikut niat orang tu. Mengikut niat orang tu. Maka dia ambil perhatian orang pada dia untuk tujuan apa? Di sini salah dia. Untuk tujuan apa? Kalau dia menggunakan kepetahan bercakap dia dan sebagainya, maka orang tertarik pada dia, tujuan dia supaya orang dapat belajar agama.
Tujuannya supaya orang dapat belajar agama. Dengan kepetahan dia bercakap, dengan lemah lembut bercakap, maka akhirnya menarik orang pada dia. Jadi tengok, bergantung pada niat dia. Niat dia apa? Tujuan dia supaya bila orang tertarik dengan dia, maka dapat orang tu belajar, dapat orang tu faham. Maka bergantung juga pada niat dia. Jadi maksudkan di sini adalah litusarrifu bihi wujuhan nas ilaikum. Supaya orang menumpu pada dia dengan ilmu yang banyak, maka jadi alim dan sebagainya, maka orang bertumpu kepada dia untuk merasai kepuasan diri. Dia rasa puas. Puas sebab orang sokong dia. Lepas tu adalah dia punya rasa handal je kan. Ustaz tak ramai, tak rati. Tengok dia lah. Dia rasa dalam. Dalam dia rasa, tengok. Dia rasa puas. Dia rasa seronok bila orang numpu dia. Satu hari, satu masuk, orang lari pada dia pula. Macam tu kan. Tak tahu lah sebab apa. Sebab apa? Dah cakap dah tak petah dah kan. Dah gagap pula dah. Orang lari. Tengok masa tu macam mana keadaan dia. Kalau dia rasa sedih, confirm lah sebelum ni, dia menikmati orang yang menumpu pada dia itu. Jadi mana mengajar kerana merasa nikmat disebabkan orang pandang dia. Bila orang tak pedulikan dia, dia rasa macam malih dah berdakwah. Malih nak ngajar tinggal 5 orang dah. Dah. Tak sonok gitu kan. Kalau makin ramai lah orang. Macam ni. Mana ada suatu salah pada dirinya sebab niat ilmu supaya menarik orang, supaya memberi tumpuan pada dia. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Satu benda yang halus yang patut sangat dipikirkan oleh para ilmuwan, para ulama terhadap perkara yang sebegini, sebab akhirat nanti masya-Allah. Maka di antara litusarrifu bi wujun nas, untuk mengambil pandangan manusia ilaikum, maka Nabi bersabda, faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Nabi bersabda, barang siapa buat yang sebegitu, maka dia masuk neraka. Masya-Allah dia kata. Ancaman yang berat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana arti jaga mulai kemudian. Siapa berbuat akan demikian itu, maka diseksa dalam api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi wal iyad billah min dzalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban, sesungguhnya bahwasanya yang sangat terseksa dengan azab, ataupun di antara manusia yang bersangatan azab dia pada hari kiamat, alimun, orang yang alim. Jadi maksudkan alim agama. Dia maksud alim agama, alim fiqh, alim Quran, alim hadis dan sebagainya. Lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat baginya ilmunya. Ilmunya tidak manfaat. Kita kata apa yang tak manfaatnya? Ilmu yang dipelajari ilmu Quran, yang dipelajari ilmu hadis, yang dipelajari ilmu tafsir, yang dipelajari ilmu fiqh. Maka tidak manfaat. Sebab ilmu itu digunakan pada tujuan maksud yang lain. Itu yang kita doakan
dalam doa kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Di antara doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin yanfa'. La yanfa'. Ya Allah, aku minta lindung daripada-Mu ya Allah, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak manfaat. Oh, yang sedangkan yang kita belajar ni ilmu agama, yang kita belajar ni ilmu fiqh, yang kita belajar ni ilmu Quran, yang kita belajar ni ilmu hadis. Dah betul dah. Tapi apa maksud doa ya Allah? Lindungi aku, jauhi aku ya Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, minta lindung dari ilmu yang tidak manfaat. Kita belajar ilmu manfaat ni. Kita belajar ilmu tasawuf dan sebagainya. Hatta ilmu tasawuf sekalipun, hatta belajar kita hikam sekalipun, masih lagi ada kita kata benda yang tak betul. Masya Allah, ilmu yang mendalam dalam tasawuf, tapi masih lagi kemungkinan tidak manfaat untuk kita. Apabila belajar itu ada niat-niat yang lain, kita kata. Niat nak berbangga dan sebagainya, maka ilmu itu tidak manfaat pertuan dia. Bahkan Nabi menyebut dalam hadis ini bersangatan azab, ilmu yang tidak manfaat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada yazdadu izdadan, man izdada ilman walam yuzdid, man izdada ilman walam yuzdid hudan lam yuzdid minallahi illa bu'dan. Sabda Nabi SAW, man izdada ilman, barang siapa bertambah ilmu dia, bertambah. Sebab kita sentiasa belajar ilmu agama, bertambahlah. Minggu lepas kita baca 5 hadis. Minggu ni kita masuk lagi kelas hadis, baca lagi 2 hadis. Takkan bertambah tu ilmu tu. Kita masuk kelas yang belajar ilmu hadis. Hadis arba'in, hadis 40 Nawawi. Dulu kita dah baca dah 4 hadis. Minggu ni kita datang ni tambah lagi 2 hadis arba'in. Tak bertambah ke ilmu tu? Bertambah. Kita belajar ilmu tajwid. Dulu hukum mad jaiz. Minggu ni bacalah mad wajib. Tak bertambah, bertambah. Bermaksud apabila kita berterusan belajar ilmu, mestilah bertambah ilmu tu. Tak banyak sikit bertambah. Kalau tak bertambah, apa kita nak ngobar? Tak bertambah ilmu. Dah belajar dah 5 bulan belajar dah. Apa yang dapat? Entah. Tak bertambah ilmu, tak tahu apa-apa. Jadi bermaksud bila kita belajar, maka bertambahlah ilmu kita. Bertambah ilmu kita tentang agama kan. Bertambah. Tetapi Nabi memberikan ancaman. Nabi memberikan ancaman kepada orang yang bertambah ilmu. Jadi bukanlah masuk, tak ada dah belajar dah. Marilah belajar kamu, tak ada. Parah tu. Jadi itu pun tak betul juga alasan ni kan. Marilah belajar kamu, tak ada. Kang belajar agama tapi maksiat ada lagi gitu. Itu pun tak juga betul kan. Jadi Nabi memberikan ancaman kepada siapa? Kepada seorang yang bertambah ilmunya dengan sabdanya, man izdada ilman, barang siapa bertambah ilmu kepahaman agama lah, tetapi walam yuzdid hudan, tetapi tak tambah hidayat.
Belajar agama tapi hidayat tak bertambah. Maklumat agama bertambah, tapi hidayat tak bertambah. Oh, Masya Allah. Memang sepatutnya lah kita beristighfar walaupun kita belajar agama, walaupun kita belajar fiqh, walaupun kita belajar tauhid, walaupun kita baca Quran, tapi kita perasan hidayat kita tak bertambah. Sebab ancaman datang daripada Nabi SAW. Barang siapa bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayat. Hidayat ni apa? Hidayat ni kita tahulah. Yang namanya hidayat, kita bertambah jadi baik, kita bertambah jadi taat. Itu hidayat. Kalau kita buat maksiat, kita kata tak ada hidayat lah. Hidayat menyebabkan kita bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah taat, bertambah taat. Itu ancaman daripada Nabi. Walam yuzdid huda. Tidak bertambah hidayatnya, maka lam yuzdid minallah. Tidak bertambah kamu itu di sisi Allah. Bermaksud pada pandangan Allah kamu tak tambah apa-apa. Tidak bertambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala illa bu'dan. Yang bertambah jauh. Bertambah jauh. Masya Allah, dia kata. Kenapa? Sebab tersilap. Tersilap pada niat, tersilap pada maksud belajar dan sebagainya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zamani ibadun juhalun, ubbad ya. Ubbad. Bukan ibad. Ubbad ni. Kalau ibad, ubbad kata jamak daripada abid. Abidun, abidani, ubbad. Macam orang sebut seorang pembaca Quran qari. Dua orang pembaca Quran qari'ani. Kalau ramai pembaca Quran sebut apa? Entah, tak pernah belajar bahasa Arab ni. Tak pernah dengar. Qurra. Pernah dengar qurra? Tak pernah dengar. Ni pertama kali dengar semua hidup. Qurra. Qurra ni kalau ramai. Ni qari daripada Qadah, qari daripada Ismilan, qari daripada Pahang. Tu ramai-ramai tu qurra. Kata jamak qurra. Apa lagi sebut? Termasuk macam ni, ubbad, baca dengan ubbad. Daripada abid, seorang ahli ibadat. Abidani, dua orang ahli ibadat. Kalau ramai ahli ibadat disebut ubbad. Ubbad. Mana pula lagi ya? Ada. Sabda Nabi SAW, yakunu fi akhir zaman, akan berlaku pada akhir zaman nanti. Tak tahu apa yang dimaksudkan Nabi ni zaman kita atau tidak. Maka dia katakan yakunu fi akhir zaman, akan berlaku pada akhir zaman nanti ubbad. Ahli-ahli ibadat, ubbad. Juhal. Sama tu. Juhal pada jahilun. Jahilan ni juhal. Makna ahli ibadat ni mungkin ada kuat ibadat, tapi juhal, jahil. Dia suka ibadat tu dah bagus dah. Suka ibadat tetapi jahil. Sebab tu orang yang rajin ibadat, satu benda yang baik. Orang yang rajin ibadat satu benda yang baik. Terkadang orang yang ada ilmu agama tapi tidak mempunyai kekuatan ibadat.
Sebaliknya orang tak belajar ilmu agama tinggi, dia ada kekuatan untuk ibadat. Belum tentu lagi. Kadang-kadang orang yang tak berapa nak pandai pun nak baca Quran pun, tapi baca Quran pagi, petang, siang, malam. Ada orang pandai baca Quran, tak ada menggunakan Quran untuk baca. Ada. Maka orang yang ada kekuatan ibadat, Masya Allah, yang nama ibadat, dah kita tahu sembahyang, solat lah sebanyak-banyaknya, sepatutnya macam tu kan. Kita tak banyak hafal Quran ni. Yang kita tahu Qul Huwallahu ahad dia. Baca Qul Huwallahu ahad dia rajin. Daripada orang hafal banyak Quran tapi tak baca pun. Ada orang tahu zikir satu kataan ni, itu dia ulang. Kita macam-macam zikir kita tahu. Tak ada lah tu baik dah. Ada orang belajar solat, satu dua solat yang dia tahu, tapi dia solat. Yang solat tu dah dia gunakan. Solat. Kita semua solat kita tahu, belajar semua solat tahu. Satu pun tak baik dah. Jadi kita katakan bahawa ada di sana abid, seseorang yang Allah telah berikan dia kekuatan, rajin beramal. Tetapi dia tidak menguasai agama itu. Maka orang sebegini dia kena rujuk ahli agama, walaupun ahli agama tu kurang amalan. Kurang amalan. Dia kena rujuk kepada ahli agama. Alhamdulillah dia ada kekuatan beramal, tapi dia kena rujuk kepada ahli agama. Jangan dia memandai sendiri. Dia dah rajin, dia dah beratib dekat 3 juta dah. Rasa-rasa semua keluar hukum sendirilah. Kan? Hukum sendirilah kata tu. Ustaz ni beramal macam mana fasik nampak, tak payah tanya dia lah. Kata. Kita ni rajin, tak payah kita keluar fatwa sendirilah. Tu bahaya. Maka Nabi menyebut bahawa akhir zaman nanti ada ubad jahil. Ubad bermaksud orang yang rajin ibadat, tu ubad. Ubad abid. Abid ni siapa? Abid orang rajin ibadat, abid lah. Rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin berzikir, baca wirid, rajin puasa, rajin qiyamul lail. Kita kata abid lah. Orang ahli ibadat, dia suka ibadat. Maka dia memberikan panduan. Maka Nabi mengatakan yang celoknya bukan ibadat itu, yang terceloknya kejahilan itu. Maka Nabi bersabda mengatakan yakunu fi akhir zaman ubadun juhal, ahli ibadat tapi jahil. Kemudian wa ulama fusaq, dia punya wazan sama, fusaq kata jamak daripada fasiqani, fusaq. Ulama dia fusaq, ulama dia fasik. Ada orang alim fasik pula nampak. Masya-Allah. Siapa ni nak harap? Ahli ibadat jahil pula. Keluar hukum yang macam-macam pula kan. Tak boleh dia menjadi panduan. Ulama dia fusaq, maka itu tanda kiamat. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, idza ra'aitumul 'alima muhibban lid-dunya fathimuhu. Betul tak ni? Fathimuhu. Kan orang yang alim pada kasih ke dunia, maka tahmahkan dia. Fathimuhu, tahmah. Fathimuhu ala dinikum, maka tamahkan dia atas agamamu. Ada kata-kata Sayyidina Umar ni. Idza ra'aitumul 'alima muhibban lid-dunya, kalau kamu melihat seorang alim ni alim agama,
muhibban lidunya, dia mencintai dunianya, fathimuhu ala dikum, tamahkan dia. Tahmah ni apa? Fathimuhu ala dinikum, tahmah akan dia atas agama kamu, yakni jangan kamu percaya akan dia. Tahmah ni makna memandang, tahmah ni kita tak, tahmah bermaksud kita tak pakailah. Dia tak pakailah nasihat dan sebagainya. Kata Sulaiman, fathimuhu, tahmahkan dia terhadap agama, yakni jangan kamu percaya akan dia atas mengambil agama kamu kepadanya. Maksudnya jangan ambil agama pada dia. Tak bagi belajar agama kepada orang tersebut. Cari orang yang faham agama, yang zuhad, yang zuhud, bukan muhibban lidunya. Payah pula. Kita tengok, ini ustaz ni kereta besar ni. Ini dunia payah juga kita sebutkan. Itu ada perincian dia lah. Ya? Ada perincian dia. Idza ra'aitumul 'alima muhibbil dunya fathimu 'ala dinikum. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila kamu melihat seorang alim yang mencintai dunianya, fathimu 'ala dinikum, tahmahkan orang itu di atas agamamu. Apa maksud dia? Yani jangan kamu percaya akan dia, jangan ambil agama daripada dia. Itu maksud dia. Maka fa inna kulla muhibbin yakhudu fima yuhib. Fa inna kulla muhibbin yakhudu fima yuhib. Kata Sayyidina Umar. Fa inna kulla muhibb, karena setiap orang yang mencintai sesuatu, fa inna kulla muhibb, karena setiap orang yang mencintai sesuatu, yakhudu fima yuhib, dia akan tenggelam pada sesuatu yang dicintai. Right? Mana kata memang itu dia punya, apa kita kata, itu dia punya punya hukum dia. Hukum dia macam tu. Hukum dia macam tu. Apa dia, iaitu fa inna kullu muhib, setiap orang yang mencintai sesuatu, apa kesan dia? Yakhudu fima yuhib, dia akan tenggelam pada sesuatu yang dicintainya. Mana kata tidak sepatutnya lah ahli agama itu tenggelam kepada dunia. Tidak sepatutnya tenggelam kepada dunia. Jadi ahli agama itu sepatutnya tenggelam kepada akhirat, kata. Ahli dunia itu tenggelam kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala, tenggelam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sepatutnya. Tidak sepatutnya ahli agama itu mencintai dunia, sebab kullu muhibbin yakhudu fima yuhib. Setiap orang mencintai sesuatu, maka dia akan tenggelam pada yang dicintainya itu. Bermula segala alamat yang tersebut itu, iaitulah alamat ulama yang jahat dan alamat ulama dunia. Siapa yang sebut? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adapun alamat ulama akhirat, iaitu amat banyak. Setengah daripadanya iaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dengan katanya, wa ulama'ul akhirati humul ladzina la ya'kuluna bid-dina wa la yabi'una al-akhirata bid-dunya. Wa ulama'il akhirah, adapun ulama akhirat itu humul ladzina la ya'kuluna bid-dina wa la yabi'una al-akhirah bid-dunya. Mereka itu yang tidak makan dengan agama, tidak makan dengan agamanya. Di sini diperbahaskan juga oleh ulama. Dalam hukum boleh tak ambil upah mengaji yang kita dah sebut dahulu kan. Jadi ada perincian maksud yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kalau sekadar kita kata hukum mengambil upah belajar agama, itu diperbahaskan oleh
oleh para ulama. Yang kita dah sebut dahulu lah. Boleh tak kita ngaji Quran ambil upah? Yo, silakan. Dan sebagainya lah. Yang kita dah sebut dah dulu. Ulama berdalilkan hadis yang sahabat mengambil upah disebabkan membaca Al-Fatihah. Ada sahabat Nabi yang mengubat orang sakit dengan Fatihah. Ada sahabat Nabi yang mengubat orang sakit dengan Fatihah, sembuh orang tadi dengan bacaan Fatihah sahabat tadi. Bila dah sembuh orang tadi, maka sahabat Nabi tadi dijamu dengan makan. Sebab yang sakit tu anak tok pengulu. Anak tok pengulu tu sakit, anak perempuan dia sakit. Tak ada seorang yang boleh mengubat. Maka kebetulan beberapa sahabat Nabi ada situ. Maka dipanggilnya para sahabat tadi, dan dia mintalah supaya boleh tak tinggal kamu yang mengubat anak dia sakit ni. Yang seorang tu ngangguk. Boleh cubalah, kata dia. Yang kawan dia, bila pula kau jadi bomoh ni. Kan? Tiba-tiba dia sanggup pula. Tak apa dia kata. Dia pun tak tahu sebenarnya. Sebabkan lapar. Dia lapar, tak ada makanan. Kan cuba-cubalah. Kau sembuh kan dapat makan. Dia mandai-mandai lah tu. Tapi mandai-mandai pun betul. Maka dibacakan Fatihah. Dibacakan Fatihah kepada air tadi. Dia bagilah minum. Anak tok guru tadi sembuh pula. Sembuh agak kena sampuk dia hantu apa. Baca Fatihah, lari lah hantu tu. Sembuh pula. Dah sembuh, jamu makanlah. Jamu makan tu tak apalah. Dah nak balik, bori pula beberapa ekor kambing lagi. Yang makan tadi tak ada masalah pun lah. Tapi dah bori kambing banyak pula, yang tu dia tak berani lah nak makan dah. Boleh kita makan kambing ni? Kita sahabat tadi. Kenapa pula? Bukankah duit ni kita dapat hasil yang kau baca Fatihah tadi? Jadi di situ timbul kefahaman, takkah kita jual Fatihah tadi? Baca Fatihah dapat duit. Tak berani sahabat nak makan kambing ni. Yang makan tadi makanlah. Yang kambing tak berani makan. Tapi macam mana? Kita bawa balik Madinah. Bawa balik Madinah, tanya Rasulullah dulu. Apa hukum? Bila jumpa Nabi SAW, maka Nabi kata, tanya, mana kau tahu Fatihah boleh mengubat? Mana kau tahu Fatihah ni boleh mengubat orang sakit? Aku tak tahu ya Rasulullah. Cuma aku agak-agak. Ini ayat Al-Quran. Dia mengetahui khasiat Quran. Ini kalamullah. Dia percaya keberkatan Al-Quran. Jadi baca je lah, kata dia. Nabi kata benar, Al-Fatihah itu adalah syifa. Al-Fatihah adalah kesembuhan. Jadi macam mana ya Rasulullah, kambing macam mana? Maka Nabi kata disebabkan kau baca Fatihah tu, orang tu bagi upah, dan kau pandai Fatihah, siapa ajar? Aku yang ngajar kau baca Fatihah, disebabkan kau boleh baca Fatihah, maka bagi habuan aku sikit kambing tu. Bukan nak ngabarkan Nabi ni akab ke apa tak? Ataupun Nabi ni suka duit tak? Setiap apa yang dia lakukan menunjukkan hukum syariat. Menunjukkan hukum syariat. Nampak macam Nabi itu pun tak pula tak. Maka dia kata disebabkan kau baca Fatihah, sembuh budak tadi, kau dapat kambing, sedangkan kau baca Fatihah aku yang ajar, maka aku ada saham sama kambing tu. Bagi aku sikit. Jadi nak menggambarkan halal mengambil upah disebabkan baca Quran. Itu dalil para ulama. Maka ada ulama yang bersifat lebih warak, maka tidak mengambil upah. Sebagaimana mengikut Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, maka Nabi kata, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Ayat itu
turun untuk menyatakan wajib mencintai kaum keluarga Nabi SAW. Tapi sebelum tu ada ayat, qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Katakan ya Muhammad, aku tak minta upah. Jadi Nabi berdakwah, dia tidak mengharapkan upah. Katakan mereka, aku tak minta upah. Maka disitulah khilaf di antara ulama, sehingga ada ulama besar di Al-Azhar membicarakan dengan lebih jelas ni, maka dikatakan, bagi aku mengambil upah ini, mengambil pendirian nahnu qaumun la natlub wala narud wala nahbis. Kata Syekh tadi, nahnu qaumun, kami ini satu kaum, bermaksud para ilmuwan. Kami ini para ilmuwan, kami ini para ulama. Nahnu qaumun, kami ini kaum, bermaksud kami mengajar, kami sampaikan dakwah, kami sampaikan kepahaman agama pada masyarakat. La natlub, kami tak minta. Berapa ustaz? Entah, pokok di situ, tak bayar pun tak apa. Minggu depan dia tak datang dah. Oh, tak ada. Minggu depan dah tak tahu jalan dia dah. Macam mana ustaz, datang tak kampung dah? Dah lupa lah jalan. Jauh Bona, nun dekat bayar dah. Tak dibawa lagi orang tu upah. Kali kedua, terlupa jalan dah. Terlupa tak tu jalan dah. Jadi kata ulama Syekh Amin Kurdi, nahnu qaumun la natlub. Kami ni satu kaum, kami tak minta. Wala narud, kok bagi kami tak tolak. La narud. Yang ketiga tu yang payah. Wala nahbis, kami tak simpan, boleh kereta sebiji. Simpan, keluar motor baru. simpan, boleh langkawi. Simpan, nikah seorang lagi. Simpan, apa boleh. Yang tiga tu payah. Wala nahbis, bermaksud masya-Allah. Syekh Amin Kurdi, pendirian dia dah orang bagi dia ambil, dan digunakan sekadar dia, dan dia tak simpan jadikan roto. Wala nahbis, maka diinfakkan kembali fi sabilillah. Ada pun di sini disebut yang lebih ketat lagi disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, wala yabi'unal akhirah bidunya. Jadi kalau kita faham di sini yang dimaksudkan di sini iaitu niat dan tujuan ilmu dakwah itu untuk mendapatkan harta. Di situ kecelaan dia, terpulang kepada niat orang tu apa. Tapi kalau niat dalam dia, masya-Allah, dia nak dakwah, nak mengajak orang bertaat. Niat dia untuk bagi faham orang agama. Orang bagi upah pula kata tu. Bukan itu tujuan dia. Tujuan dia. Maka bergantung pada niat orang tu. Niat tu jangan. Kalau niat untuk bersedap dunia, maka itu yang disebut Imam Ghazali kecelaan dia. Niat tu kena para pendakwah, para ilmuwan, maka niat dia kena betul. Banyaklah ni. Jam tu tak berjalan tu kan. Wala yabil akhirah bid dunya, artinya bermula ulama akhirat itu iaitu orang yang tiada makan dengan sebab agamanya, yakni jangan dijadikan agamanya itu sebab bagi dapat makannya dan pakainya itu. Ini kita sebut khilaf tadi kan. Dan jangan menjual iakan akhirat itu dengan dunia. Yakni dikasadkannya menuntut ilmu atau beribadat, termasuk ibadat, kerana mendapat habuan dunia. Sikit lagi. Sampai perkataan Arab waktu kita berhenti. Dan setengah daripadanya iaitu yang disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali, kita ihya dah bab lain tu dengan katanya wallahu taala alam. Sampai situ. Ada soalan? Jarang saya buka soalan. Ini macam lain macam lah, soju je soalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.